Okey, macam cakap tadi lah, macam okey, satu nak jadi pembaca berita kononnya lah. Okey, dah boleh cari penyampai berita kan, walaupun tak ada bakat mana pun, tapi kita belajar setiap hari, kita kena belajar kan. Okey, talent apa lagi ada? Sebab benda ni skill lah. Talent dengan skill lain lu. Macam skill yang Budi ada, Budi boleh edit. Edit pun tak berapa lah nak pro sangat, tapi boleh lah edit video ni kan. Apa lagi kita nak jadi wartawan. Yalah, lu pun tahu Budi dah macam 12 tahun dalam bidang wartawan. Bukan wartawan lah, kita menggelarkan kita blogger kan, wartawan digital macam tu. Kita berhadapan, bakat kita mungkin untuk menembung bual. Kita ada macam cara nak mendekati orang. Sebab saya suka sebenarnya mengenali orang. Setiap hari mungkin kita nak kenal ramai orang, tapi tak ramai pun orang yang kita akan kenal kan. Tapi bila kita menjadi wartawan ni, tak nak kita kena bergaul dengan semua orang. Macam tak boleh nak macam orang kata kau ni tak bergaul dengan orang kan. So kita kena ada bakat macam mana kita nak bergaul, kita nak menemu cara kita nak mendekati selebriti. Kadang-kadang dia orang tengah bad mood, kita approach dia, jom boleh tak nak interview sekejap. Orang tengah bad mood, macam mana kita nak kita kena ada cara dia, macam kita nak approach dia. Macam tu lah. Itulah 2-3 poin. Dia punya detail tu nanti ada lagi soalan berikutnya. Sekarang ni pula, sejauh mana kreativiti individu tu penting untuk menjadi YouTuber berjaya? Dan bagaimana anda masukkan elemen kreativiti itu dalam kandungan video-video anda? Kreativiti bila bercakap pasal kreativiti ni, kita kena sentuh lah macam mana kita menghasilkan video dengan kepandaian kita sendirilah. Tapi benda ni kan macam subjektif lah. Kreativiti, sejauh mana kita nak mendalami kreativiti kita kan. So setiap masa ada mood kita macam rasa macam okey, hari ni macam tak nak edit lah, tak nak edit sangat, pakai buat boom macam tu. So kadang-kadang kita nak kreatif, kita bergantung pada masa. Bila ada masa kita nak kreatif, kita akan kreatif. Macam okey, ada masa luang sangat, lambat lagi nak post, nak publish kan. Why not kita tambah sikit elemen-elemen lain macam sound effect, grafik kan. So macam tu lah. Menjawab ke lu? Dan tapi bottom line ni penting lah. Kreativiti ni penting lah. Macam kreativiti sangat penting. Sangat penting dari dia bermula daripada penghasilan draft content tu sendiri. Bila draft tu kita create dengan kreatif bermaksud content tu di luar kotak dan orang tengok macam wow, macam benda ni benda baru lah. Sebelum ni tak ada lagi konten-konten macam ni. Itu pengertian kreatif bagi saya lah. So permulaan dia start daripada penghasilan draft ataupun perancangan kita. Nak buat video, kita tak nak boleh macam sembrono je, macam okey aku nak buat video apa video aku buka kotak ni kan. Kita kena plan juga. Dalam fikiran kita visualize macam mana kotak tu dibuka. Bila mana orang biasa, dia macam ada kategori dia, ada setengah YouTuber, dia akan buka kotak tu secara biasa, buka je. Okay. Mungkin yang kreatif ni, dia akan fikir di luar kotak. Macam mana aku nak buka? Aku buka kotak, aku pilih lokasi lain lah. Mungkin lokasi berlatar belakangkan KLCC. Contoh dia macam tu lah. Macam orang kan macam tengok tu, wow. Okay, alright, that's creative. So
Benda yang penting, kreativiti tu bermula daripada penghasilan draft tu sendiri. Bila penghasilan draft tu sendiri, dia akan menyusul kreativiti tu ke masa kreatif, masa editing, masa nak tulis apa semua kan. Idea kreatif tu bercambah lah. Bercambah. So kalau idea draft tu tak kreatif, akan tak kreatif lah juga ke belakang ni. Gaya editing apa semua. So tak seronok lah. Maksudnya kalau tak kreatif daripada awal, pengakhiran dia macam tak. So nak tak nak kena kreatif. Kreatif tu penting lah. Okay, pendapat Budi tentang collab dengan other YouTubers. Oh, ini penting lah. Sebab kadang-kadang kalau fikir, buat apa aku nak collab kan? Okay, bila collab ni ada dua. Kita collab dengan subscriber, YouTuber yang famous. Kita collab dengan YouTuber yang baru beginners. Dia ada dua. So kita ni kadang-kadang dari segi negativity dia, bila kita fikir macam buang masa je aku collab dengan YouTuber yang tak ada penonton, subscriber. So dia nak menumpang populariti kita. Itu negativity kita yang mungkin akan ada dalam kotak kita. Sebenarnya itu salah. Nak tak nak kolaborasi ni kena semua. Kalau orang panggil collab je. Tak kira lah dia tinggi ke, YouTube yang paling famous ke, ataupun dia baru mula ke, pergi je collab. Sebab bila kita berkolaborasi dengan YouTuber, dia akan feature kita dekat, mungkin kita tak tahu video tu meletup ke suatu hari nanti, dan orang akan kenal. Orang yang mungkin yang tak kenal kita akan kenal dengan kita dengan melalui video tu. Walaupun video tu sebenarnya berasal daripada YouTuber yang tak famous. Faham tak Lu? Bila kadang-kadang dia post hari ni, tak ramai orang tengok. Tapi mungkin tahun depan, dia ni akan famous secara mendadak tau. Kita tak tahu kan masa depan orang kan. Kita tahu masa depan orang macam mana. So tiba-tiba dia meletup daripada kita tau, tahun depan. So orang yang subscriber yang baru tu nak tengok video-video lama dia, tengoklah muka kita. So itu dengan subscriber yang beginners. Bila kata yang famous ni, lain pula cerita dia. Bila kita berkolaborasi dengan YouTuber yang famous, kita rasa macam siapalah aku kan. Kadang-kadang kita macam tak apalah, buat biasa-biasa je. Macam kolaborasi tu tengok pada konten juga. Dia tengok pada konten juga sebenarnya. Macam konten kursus berlakon je lah kan. Kadang-kadang dia tengok pada konten lah. Tapi itu yang kita nak. Siapa kita, macam contohnya lah, tiba-tiba Syazmi Shazli, Budi nak berlakon tak? Jom masuk dalam drama spontan. Gila tak nak kan? Siapa tak nak? Tiba-tiba kan, walaupun confirm lah ramai yang kutut tu lain cerita lah. Yang penting kita feature, tengoklah views dia berapa kan, juta-juta kot. Tak sampai satu hari dia boleh 1 juta. So 1 juta tontonan tu, mungkin unique visitor, unique views dia mungkin dalam 100,000 orang tengok benda tu kan. Walaupun kita muncul dalam drama tu dalam 4 saat, tapi dah cukup dah untuk orang kata nak kenal siapa ni. Dia akan cari kita punya ataupun Syazmi sendiri akan tag dekat situ, penampilan Budi. So orang akan kita boleh tengok lah. Even kita tengok Instagram je kan, kita temu bual artis ambil gambar temu bual kita tu, dan dia tag nama kita dekat Instagram dia. Kita boleh tengok bilangan kita punya follower kita akan meningkat. Tu je.